Tapi kita nak juga beralih ke satu lagi kerusi tumpuan, kerusi hangat, sangat hangat ni, kerusi di Parlimen Gombak sebenarnya. Kita nak bersama dengan Afizi Azaman. Afizi Azaman, Parlimen Gombak ni setakat ni berapa orang yang hadir dapat dilihat kelibat figura-figura politik yang hadir menghantar borang pencalonan di Parlimen Gombak ini? Okey, kita ada dua calon heavyweight, satu underdog. Underdog ni boleh kata dua orang lah. Kemudian kita ada seorang calon bebas. Yang mana kerusi Parlimen P098 Gombak ini sudah pasti menjadi salah satu kerusi yang paling panas kerana Pakatan Harapan PH telah pun melancarkan ikrar mereka untuk merampas kerusi-kerusi yang naratifnya dikatakan sebagai kerusi pengkhianat. Dan penyandangnya, Datuk Seri Azmin Ali adalah individu yang mahu dikalahkan oleh Datuk Seri Amrin Syari, Menteri Besar Selangor yang turun bertanding pada hari ini dan telah pun mengesahkan kehadirannya. Dan anda dapat saksikan sebenarnya di belakang saya ini kedua-dua figura tokoh heavyweight daripada Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan sedang duduk bersembang di kerusi sementara menunggu proses penamaan calon SPR yang sedang dijalankan di dalam sekarang. Dan mereka kelihatan bersembang di antara dua calon mereka saja kerana calon-calon lain masih lagi sibuk untuk membuat lengkapkan proses penamaan calon mereka, memberikan borang dan sebagainya. Kedua-duanya telah pun berada di situ sejak daripada pukul 8.45 lagi untuk menghantar borang pencalonan mereka. Pada ketika mana ketibaan mereka, suasana begitu panas, dapat saya katakan. Provokasi-provokasi dilancarkan, terdapat pelbagai laungan-laungan yang tak dapatlah saya nak sebut semasa live ni kan, sebabkan oleh beberapa censorship dan sebagainya. Okey, dalam masa yang sama kita ingin melihat kepada kerusi Parlimen P98 Gombak ini yang mana penyandang ini Datuk Seri Azmin Ali telah pun memenangi kerusi ini pada PRU yang ke-14 dengan majoriti yang cukup selesa, 44,000 undi. Dan dalam masa yang sama pencabarnya sebenarnya memegang kerusi di Sungai Tua. Sungai Tua ni, Dun Sungai Tua ni dahulunya dikenali sebagai Dun Batu Cave pada tahun 2018. Kemudian ditukar nama oleh SPR, dijadikan sebagai kerusi Dun Sungai Tua. Dan Amrin Syari telah pun menangi kerusi tersebut pada PRU yang ke-14 lepas. Dan ia adalah salah satu daripada 3 Dun yang berada di dalam Parlimen Gombak itu sendiri. Dan dalam masa yang sama kita ingin melihat kepada calon-calon yang telah pun hadir. Setakat ni ada 5 orang. Pertamanya adalah calon daripada Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, keduanya Datuk Seri Amrin Syari daripada Pakatan Harapan, yang ketiganya adalah daripada Barisan Nasional Datuk Megat Zulkarnain Omar Din, Timbalan Pengurusi Badan Perubahan UMNO Negeri Selangor, dan yang keempatnya adalah Gerakan Tanah Air GTA yang meletakkan calon Datuk Aziz Jamaluddin Muhammad Tahir yang juga merupakan naib Presiden Parti Bumiputera Perkasa Malaysia, rakan gabungan di dalam GTA yang diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan seorang lagi adalah calon bebas iaitu Presiden Penaja Parti Bahtera Sejahtera Malaysia. Kalau kita cari nama parti ini belum lagi disahkan secara rasmi oleh ROS sebab parti ini masih lagi dalam menunggu kelulusan mereka untuk berdaftar. Dan dalam masa yang sama dia akan menggunakan tiket sebagai calon bebas yang bernama Saudara Zulkifli Ahmad. Setakat ini 5 calon yang telah pun disahkan hadir dan telah pun menghantar borang pencalonan mereka di SMK Sungai Pusu ini. Dan sudah pasti ada penonton Sarawani bertanyakan sama ada kelibat adik kepada Datuk Seri Azmin Ali iaitu Azwan Ali, adakah beliau hadir. Setakat pukul 9.49 pagi, hanya tinggal 10 minit saja sebelum penamaan calon ditutup, kelibat Diva AA ini masih lagi belum dapat kita pastikan kerana semalam katanya nak datang bertanding melawan abangnya, tapi kita lihat sekarang ni belum lagi ada ketibaan daripada Diva AA. Jadi itu yang perkara yang saya dapat sahkan pada ketika ini. Tapi saya nak imbas sikit pada PRU yang ke-14 Azmin Ali menang dengan 75,000 undi, majoriti 44,000, tewaskan 2 calon iaitu daripada BN 26,392 ringgit daripada Datuk Abdul Rahim Kamarudin dan Insinyur Khairul Nizam daripada PAS dengan jumlah undi 17,537. Tapi benda yang kita perlu ingat adalah kerusi panas ini sebenarnya apabila Datuk Seri Azmin Ali menang besar itu adalah daripada tiket PKR sebelum beliau beralih kepada Parti Bersatu. Dan dalam masa yang sama juga kita perlu ingatkan bahawa dalam masa yang sama itu adalah ini adalah kali pertama Bersatu meletakkan menjadi Perikatan Nasional. Dan dalam masa yang sama kita masih lagi belum tahu sentimen pengundi di sini, sama ada sentimen pengundi yang menyokong Datuk Azmin Ali ketika masa PKR dahulu adakah akan terpecah
kepada dua, yang menyokong Datuk Seri Azmin dan juga yang menyokong Datuk Seri Amruddin Syahari. Sama ada perpecahan itu akan berlaku, itu perlu kita titik beratkan. Dan dalam masa yang sama, Datuk Seri Amruddin Syahari, figura yang sememangnya semua orang tahu, ini fakta, memang beliau adalah satu kem dalam PKR bersama dengan Datuk Seri Azmin Ali dahulu dan merupakan sahabat baik seperti mana yang anda dapat saksikan sekarang di belakang saya. Dan dalam masa yang sama, kita perlu ingatkan bahawa hubungan antara Datuk Seri Azmin Ali dan juga Amruddin Syahari ini sangat-sangat penting untuk kita lihat kerana kedua-duanya merupakan bekas Menteri Besar seorang dan masih lagi seorang bekas Menteri Besar. Dan dalam masa yang sama juga kita perlu lihat antara provokasi, peluru-peluru awal yang dilancarkan oleh antara kedua-dua calon heavyweight di Parlimen P098 ini adalah sangat-sangat bersifat sedikit peribadi berbanding dengan calon-calon yang lain. Jadi puan sudah pasti terarah kepada dua calon heavyweight ini. Tapi Hakim dan juga Gigi, berikan saya sedikit masa lagi. Sabar bukan Hafizi, bukan Hafizi. Hafizi ni kena belajar jumpa lampu merah sekejap. Okey, teruskan. Hafizi, agak-agak tu dengar tak bisik-bisik apa yang agak yang diborakkan antara Datuk Seri Azmin Ali dengan Amiruddin? Kalau saya dibenarkan masuk ke dalam SPR bangunan ni, dah lama saya nak dengar duduk sebelah cerita, tengok kan apa cerita politik kan. Sebab daripada tadi mereka bersembang, kelihatan begitu rancak, begitu mesra dan sebagainya kan. Jadi orang kata suhu di antara kedua-dua pemimpin ni boleh kata bertenang jugalah, walaupun pada awalnya ketika mana kata nak dicalonkan sebagai Parlimen Gombak, Datuk Seri Amruddin Syahari dia ada telefon Datuk Seri Azmin Ali, Datuk Seri Azmin Ali dedahkan kepada umum dan sebagainya. Kemudian Datuk Seri Amruddin Syahari katakan bahawa itu adalah perkara biasa di antara beliau dan juga Datuk Seri Azmin Ali bersembang tentang perihal pencalonan parti, perihal pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor dan juga Kerajaan Persekutuan dan sebagainya. Jadi itu antara peluru-peluru awal lah yang boleh dikatakan masih lagi friendly boleh kita katakan. Tapi saya jangkakan isu-isu selepas ini yang akan dibawakan oleh kedua-dua pemimpin akan lebih terarah bersifat mungkin sedikit peribadi, selain daripada kedua-dua calon melihat kepada kempen-kempen yang telah pun digerakkan mereka, melihat kepada isu-isu orang bandar seperti trafik, kesesakan trafik, kos perumahan, kos raya hidup, banjir, kilat dan sebagainya yang sememangnya kita tahu merupakan isu-isu orang bandar. Gombak ni bukanlah nak kata bandar sepenuhnya, tapi dia merupakan antara kawasan yang ada kawasan bandar, separa bandar dan juga pinggir bandar itu sendiri. Jadi kita dapat saksikan. Saya nak cerita sikit lah kalau ada masa lagi untuk calon Barisan Nasional sebab kita tak boleh pandang rendah calon underdog daripada Barisan Nasional dia. Kita bagi masa untuk Hafizi sebab dia jarang-jarang berada di lapangan, selalu dia berada kat studio. Jadi kita beri peluang untuk dia gunakan peluang hari ini. Jangan tak jumpa jalan pulang Hafizi. Gunakan peluang untuk goreng habis semua. Silakan. Okey, baik. Untuk calon Barisan Nasional iaitu Datuk Megat Zulkarnain Omadin, kalau kita ingat Tan Sri Omadin merupakan seorang Allahyarham Tan Sri Omadin, bapanya merupakan seorang pendekar negara yang telah seorang daripada pengasas Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia. Jadi orangnya dah ada nama, merupakan bapanya Mahaguru Silat Seni Silat Lincah, memang dalam dunia seni persilatan ni memang ada. Jadi Datuk Megat Zulkarnain ni dah 20 tahun dia dekat Gombak. Katanya walaupun dia kalah dalam pilihan raya umum 14 yang lepas, dia tetap berkhidmat kepada rakyat. Dan dalam masa yang sama, untuk calon Datuk Megat Zulkarnain ni, dia katakan, dia bawa naratif apa tahu? Dia bawa naratif yang menyatakan bahawa hubungan muafakat nasional yang ditubuhkan oleh UMNO dan juga PAS dekat Parlimen Gombak ni masih lagi dalam keadaan yang baik. Dalam erti kata lain, walaupun Datuk Seri Azmin Ali PN bersama dengan bersatu dengan PAS, tapi Datuk Zulkarnain mainkan sentimen bahawa hubungan MN di Parlimen Gombak masih lagi baik dan beliau turut keluarkan arahan kepada penyokong-penyokongnya supaya jangan sesekali mengeluarkan provokasi melampau terhadap kawan-kawan kita di PAS. Katanya walaupun tak bersama dalam PRU yang ke-15, tapi kita masih lagi dari peringkat akar umbi dan sebagainya, kita masih lagi bersama dengan kawan-kawan kita di PAS. Jadi dia bawakan naratif bahawa UMNO dan juga PAS di Parlimen Gombak ini masih lagi dalam keadaan yang bersama. Dan dalam masa yang sama, itu naratif yang dimainkan, dan dalam masa kita juga ingin lihat kepada jika naratif itu dimainkan, undi kepada Datuk Seri Azmin Ali akan terpecah, mungkin akan terpecah kepada Datuk Megat Zulkarnain dan juga Azmin Ali sendiri.
Jadi ini mungkin akan menyukarkan dan juga memberikan cabaran kepada Datuk Seri Azmin Ali sebagai penyandang kerusi di sini. Dan ini juga ditambah pula dengan pertarungan di antara perpecahan PKR di sini di antara Azmin Ali dan juga Amiruddin Syari. Jadi semua antara ketiga-tiga calon ni semuanya ada peluang 50-50 untuk cuba memenangi kerusi Parlimen Gombak ini. Dan dalam masa yang sama, jadi walaupun dikira sebagai calon underdog, calon BN ini sebenarnya kita tak boleh pandang rendah kerana berdasarkan undi yang ke-14, PRU yang ke-14, Barisan Nasional ada 26,000 undi. PAS ada 17,537 undi. Gabungkan mungkin dalam 40 lebih undi. Majoriti Azmin Ali yang dia dapat undi pada PRU 14 adalah 44,000. Jumlah keseluruhan undi Azmin Ali dapat 75,000. Jadi ketika, dan kita juga perlu ingat, ketika PRU 14 Azmin Ali bertanding atas tiket PKR, kesemua parti-parti pembangkang boleh dikatakan bersatu. Jadi mereka satu gabungan yang cukup kuat. Jadi tidak mustahil untuk Azmin Ali menang dengan majoriti yang besar. Sebab kalau kita tengok pada PRU yang ke 13, Azmin Ali menang 54,000 undi, majoritinya 4,743 sahaja. Dan PRU yang ke-12, 40,000 undi saja Azmin Ali dapat dengan majoriti 6,876. Hanya PRU 14 saja Azmin Ali menang dengan majoriti yang cukup besar. Jadi itu antara perkara-perkara yang saya katakan kita tak boleh pandang rendah kepada calon daripada Barisan Nasional Datuk Megat Zulkarnain berkaitan dengan kerusi Parlimen Gombak yang sedang cuba dimenanginya. Jadi itu antara perkara-perkara yang menarik, dan ini juga perlu kita, satu lagi yang ingin, perkara yang perlu kita berikan tumpuan adalah berkaitan dengan pengundi yang berdaftar pada PRU yang ke-14, 141,000. Jumlah yang mengundi adalah 119,000. Turnout pada PRU 14 adalah 84.36%. Jadi satu turnout yang cukup tinggi. Belum lagi kita tambah dengan pengundi daripada undi 18 hinggalah 20 tahun dengan pertambahan pengundi daripada 11 juta pada PRU 14. Sekarang dah ada 21 juta keseluruhan pengundi, dan Gombak sudah pasti tak terlepas dengan penambahan pengundi baharu ini yang telah pun didaftarkan secara automatik oleh pihak SPR. Jadi kerusi Parlimen Gombak boleh dikatakan 3 calon yang boleh memberikan tumpuan. Calon GTA mungkin boleh sebagai orang kata platform untuk memperkenalkan parti, apa perjuangan yang mereka bawa dan sebagainya. Ini adalah platform yang sesuai untuk PRU 14 untuk GTA pertama kali bertanding untuk PRU yang ke-14 ini. Hakim dan juga Malina. Baik, cukup dah. Okey, puas nampak laporan yang diberikan oleh Hafizi Azaman di Parlimen Gombak. Tapi kalau betul, saya nak bawa nak tunjuk penyokong-penyokong kat sana. Sila. Tak apa, nanti Hafizi bawa laporan tu kemudian, sebab kita bagi ruang pada rakan-rakan lain. Sebenarnya Hafizi bawa bumbung kesian yang mereka yang di bawah sinaran terik mentari ataupun kena hujan renyah-renyah itu. Kita bukan tak nak bagi, tapi kita kena pergi ke rakan-rakan lain juga. Bagi Chan lawan lain.